Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita sama-sama dapat salat subuh berjemaah pada pagi 20 Ramadan ya. Alhamdulillah. 19 ya. Betul. Betul, alhamdulillah 19. Jadi kita dah sampai ke 19 Ramadan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita isi masa kita ni, kan sementara kita menunggu Ustaz datang, nanti kita tukar. Dan alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan nafas, diberikan lagi kekuatan untuk sama-sama terus beribadah. Ada orang pagi ni, dia malam tadi dia dah niat nak sama-sama datang kuliah, nak dengar kuliah, sebab dia kata ini dah masuk ke satu malam lagi, nak masuk ke 10 malam yang terakhir. Dan ini juga adalah subuh Sabtu dalam bulan Ramadan kedua yang terakhir. Dan insya-Allah pada minggu depan, insya-Allah Khamis malam Jumaat jatuh ke malam yang 25. Dan Nabi dah beritahu kepada kita, carilah 10 malam yang terakhir, malam-malam ganjil. Ada pula para ulama berbeza pendapat. Ada jatuh pada malam nuzul Quran, ada pula jatuh pada 27. Tengok pula mulanya hari apa. Tapi kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan iman, diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sama-sama cuba cari, ataupun kita tunggu setiap malam. Bila 10 malam terakhir, pastinya semua orang yang dalam surau ini tertunggu-tunggu. Setiap paginya tercari tanda-tanda. Aku malam ni dapat Lailatul Qadar lah. Jangan cerita ya tuan-tuan, diam-diam saja. Nak cerita tanda-tandanya tu, kalau kita daripada kecil sampai sekarang, kalau umur kita 97 tahun, kalau kita sedar umur 5 tahun, maksudnya 92 tahun itu kita tiap-tiap hari dengar tentang kelebihan Lailatul Qadar, kelebihan berpuasa. Tetapi kita kena sama-sama lihat pada diri kita, bukan hanya pada malam itu yang kita selalu dengar inna anzalna surah Al-Qadar tu kan sampai habis. Tapi kita kena lihat pada diri kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini. Jika kita ni menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita melaksanakan ibadah kita, setiap masa kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan setiap apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala melihat, dan kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang beriman ni, bertakwa ni, Allah Subhanahu wa taala sudah pastinya akan meluaskan rezeki dia. Yang mana yang sempit diluaskan, yang mana yang kurang duit dibanyakkan, dalam segala macam bentuk pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah, mungkin dah ada hafal kot,
Wa may yattaqillahu makhraja. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggandakan rezekinya. Jadi kita orang yang bertakwa ni, kita yakin dan percaya bila kita menginfakkan harta kita ini, Allah akan bagi lagi banyak. Ustaz, saya selalulah Ustaz derma tiap-tiap hari RM1, tiap-tiap hari 100 Ustaz. Alhamdulillah. Dia cakap dengan saya je lah, dengan orang lain dia tak cakap. Dan sebab apa? Kita nak jadikan ia motivasi. Nabi benarkan untuk kita jealous. Oh ni dia banyak nampak berinfak, ya aku pun nak lebih banyak. Sebab apa? Kita berebut-rebut nak buat kebaikan. Yang tak boleh, bila kita sembahyang ni, dia punya baju mahal, baju aku murah, telekong aku mahal, kan? Yang muslimat terutamanya, dia bila tak tahulah solat tarawih kurang sikit, nanti bila kita tengok raya nanti pegang telekung. Kau beli kat mana ni, cantiknya bunganya ni, ya Allah, brand apa, tengok pula. Kalau yang lelaki, yang muslimin ni, dia tak ada nak tengok apa-apa, janji disediakan, pakai. Tak ada, ambil je dekat mana basuhan yang ada tu kan, yang dah kering tu, cabut, angkat. Ada pula dalam kalangan kita pula, mungkin yang muslimin tengok, oh ini kain mangga ke kain apa pula ni kan. Bukan tengok telekong, tengok kain pula. Tengah sembahyang tengok ni kain mangga, ini kain wadimo, ini Minangkabau. Kan? Sebab apa? Sebab kita masih lagi ada perasaan jealous. Khusyuk dalam solat tu satu hal. Kalau nak cerita khusyuk buat solat ni, kadang-kadang tulisan dia tu kat belakang. Apa hal bro? Pula tulisan apa hal bro? Ada pula nyanyi pula kat belakang tu. La 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 la, macam nak menyanyi. Kan? Itu bab solatnya. Tetapi bila kita sebagai orang yang bertakwa ni, kita, perasaan kita, semua benda tu kita tak hirau. Kita tak hirau. Nak jealous, tak ada nak jealousnya. Kalau orang buat kebaikan, kita boleh jealous. Yang benda-benda dunia ni kita jangan terlalu jealous. Sebab apa? Semuanya Allah Ta'ala punya. Yang kita nak jealous ni, kita tengok kawan kita, dia hari ni zikir banyak, macam pegang tasbih je kan, pegang tasbih dia zikir. Aku hari ni zikir berapa banyak? Itu yang kita kena tanya. Bukan tengok berapa banyak dah barang sampai dekat rumah. Aku pun nak order jugalah, sampai. Berlawan pula, siapa pula barang paling banyak, letak pula dekat apa nama tu, dekat tembok pula. Tengok, makcik ni ada 2 bungkus, besok jaga kau 3 bungkus aku sampai. Yang kedua apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita jadi orang yang bertakwa ni, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, Allah akan permudahkan segala urusannya. Kalau nak tanya bab amalan itu, nanti saya akan ceritakan. Di samping kita menjadi orang yang bertakwa, buat ibadah, kita yakin dengan apa yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan segala macam kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan permudahkan segala urusannya. Permudah urusannya.
permudah membuat keputusan. Di samping kita sentiasa melaksanakan solat istikharah. Bukan nak cari jodoh je. Solat istikharah ini penting untuk kita membuat keputusan sepanjang hidup kita ini, agar apa yang kita buat ini sentiasa Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita dengan memilih pilihan yang tepat. Kadang-kadang ustaz kata solat tahajud, solat taubat. Ya betul, tetapi kita jarang nak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat tahajud kita minta ketetapan iman kita. Salat taubat kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa kita. Salat tasbih kita laksanakan menandakan kita ini bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat istikharah memandukan hati kita untuk melaksanakan dengan pilihan yang betul. Kadang-kadang hati kita ni Allah bolak-balik. Datang syaitan kata macam ini, datang pula hati nurani kita begini. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengilhamkan kepada kita bahawa inilah keputusan yang terbaik buat engkau, buat kita. Jadi tuan-tuan, pastikan kalau sempat selalu solat istikharah. Jangan pula ustaz saya solat istikharah selalu, sebab dekat pejabat tu dia macam cantik pula ustaz. Macam mana ustaz? Nak tambah satu lagi ke? Macam mana ustaz? Tambah ke tinggal? Tinggal. Kalau perkara itu maksiat, tinggal. Kalau orang rumah setuju tak apa, jangan marah. Berani ke tuan-tuan? Tak berani ya? Cakap boleh kan? Tapi yang mana dah ada peluang tu, dia pun cakap, ustaz tak payahlah ustaz, walaupun bila saya jumpa tu steady kiri kanan 3. Ustaz kalau dibagi izin pun ustaz jangan. Kenapa? Jangan tanya. Sebab apa? Ialah kita ni kadang-kadang yang nak payung emas. Soalannya, confirm ke kita ni dapat jadi orang yang bertanggungjawab, yang adil, yang dapat laksanakan semua tu sama rata? Confirm ke? Silap-silap apa yang dikejar tak dapat, dikendung keciciran. Sama juga dengan ibadah. Bila kita buat banyak, lama-lama hati kita ni pun, kau tengok aku selalu solat duha 12 rakaat, kau apa ada? Bila dah ada perasaan itu, kita sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan keberkatan dari apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah memberkati apa yang ada di langit dan di bumi. Segala macam apa yang ada di langit dan di bumi Allah berikan kepada kita. Yakin tak? Kalau kita yakin, maksudnya kitalah orang-orang yang bertakwa. Bila kita jalan kan, minyak kereta kita tinggal sikit, ada lagi 10 km, tapi kita yakin tak dengan 10 km tu kereta kita tu akan sampai ke stesen minyak? Destinasi kita yang terakhir tu, kita yakin tak Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kena yakin. Walaupun kita tak tahu macam mana pengakhiran kita, kita kena yakin bahawa apa yang kita laksanakan ini pastinya
Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan sehinggalah akhir hayat kita. Kalau kita yakin, alhamdulillah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita menjadi orang yang bertakwa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu sayang kepada kita. Apa Allah bagi tahu kepada kita? Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Barang siapa yang menyempurnakan janjinya, yakni mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita dalam surah Al-Imran ini ayat 76 bahawa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang meletakkan hak kepada yang hak. Jangan pula kita ambil hak orang lain. Orang bertakwa dia tak ambil hak orang lain, malah dia meletakkan sesuatu itu di tempatnya. Jadi Allah sayang. Macam mana Allah sayang? Kalau Allah sayang, dia pastinya belikan kita rezeki. Ustaz, saya ni miskin, Ustaz. Apa yang Ustaz kata Allah sayang saya? Iyalah, Allah sayanglah. Kalau Allah bagi awak kaya, pastinya takut lupa. Ada pula, Ustaz, Allah sayang saya ke sebab Allah bagi saya kaya? Ya, Allah sayang sebab bagi awak kaya supaya awak banyak bersedekah, supaya awak dapat banyak buat perkara-perkara yang baik. Allah sayang. Cumanya kita sedar ke tidak sedar? Kaya yang bertakwa ke, miskin yang bertakwa ke, ataupun sebaliknya? Nauzubillahi min zalik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelima, Allah melindunginya daripada kejahatan dan tipu daya musuh. Jadi bila kita jadi orang yang bertakwa ini, jarang sekali musuh-musuh kita dapat kenakan kita. Jadi Allah lindung kita, sentiasa Allah lindung kita. Ustaz, mana ada bila kita bertakwa ni Ustaz, mana ada Allah lindung kita Ustaz? Saya ni kena santau tak boleh jalan 3 tahun Ustaz. Allah sayang saya ke? Dia cakap jangan. Allah sayang kita diberi santau itu supaya kita beringat dan kita yakin bahawa santau itu boleh pergi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala sayang pada kita macam-macam lah. Dia beri ujian, dia ujian itu, ujian ini, kan? Tapi tiba-tiba akhirnya bila kita berubat itu, kita pergi tempat-tempat yang salah. Bila kita berubat, rupanya dia mengamalkan ilmu hitam. Nampak? Itu ujian bagi kita. Sama ada iman kita tu bila Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita sakit, adakah betul-betul kita cari ikhtiar dengan cara yang betul? Kadang-kadang tak kisahlah dia pakai ilmu hitam ke apa ke, tak kisah, janji baik, kan? Sebab kesihatan itu kita sendiri, tak kisah. Kena makan apa-apa pun tak kisah. Kena makan hempedu ular pun tak apa, makan. Kena makan hati terenggiling, oh makan. Hati tupai, iya tuan-tuan, ilmu ni macam-macam. Hati tupai, lepas tu nak cari tupai tu mesti dara. Allahu Akbar, macam mana nak mencari ni? Baik. Jadi orang yang bertakwa ni adalah salah satu dia syarat diterima amalannya. Bukan nak kata orang Islam lain ni amalannya tidak diterima, tapi orang yang bertakwa ni Allah lebih terima. Kalau berdoa pun insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-27, qala innama yattaqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Ialah orang yang bertakwa, yang berbuat baik, pastinya Allah terima. Yang datang majlis ilmu ini, pastinya Allah Subhanahu wa taala terima dia dan dijemput. Hadirnya saya di hadapan ini pun Allah Subhanahu wa taala yang jemput, kerana adanya tuan-tuan. Sebab apa? Allah nak sama-sama kita berada di dalam syurganya. Salah satu syurganya ialah ni majlis ilmu. Kita dengar kebaikan, yang baik kita ambil, supaya kita sama-sama dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa akan jadi istiqamah untuk melakukan kebaikan. Dan setiap kali kita melakukan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita dan memperbanyakkan pahala kita. Dan kita tak tahu di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kita berapa banyak. Infinity. Kalau bulan biasa mungkin satu, tapi bulan Ramadan ni special. Sedangkan Al-Quran pun kita baca satu huruf sahaja dah 10 darjah dah kita dapat. Tetapi kalau kita duduk majlis ilmu ini, kita niat i'tikaf sama-sama, lebih besar pahalanya tuan-tuan. Wa may yattaqillahu yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan segala dosa-dosanya dan digandakan segala pahalanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 5. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala dah janji, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan. Mana tahu bila kita balik nanti, ada dalam kalangan kita ni tiba-tiba Allah cabut selepas balik daripada majlis ilmu. Itu antara kematian yang baik. Daripada kita balik daripada disko, lepas tu Allah ambil nyawa kita, lebih baik Allah ambil nyawa kita bila kita balik daripada majlis-majlis ilmu. Kita pergi majlis ilmu itu pun dah dikira jihad. Jadi perjalanan pergi dan balik itu dikira jihad. Jadi sudah pastinya syurga. Bila kita dah yakin syurga, semuanya kita akan serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala telah beritahu kepada kita dalam surah Maryam ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Maksudnya syurga yang kami wariskan itu kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa je akan mewarisi syurga. Jadi orang-orang yang bertakwa ni dia akan mewarisi neraka mudah. Yang tingkatan-tingkatan neraka tu itu akan lebih detail lagi. Jadi nak beritahunya bahawa bila kita bertakwa ni confirm kita duduk syurga. Tapi perjalanan orang-orang yang bertakwa ni, biasanya orang-orang yang bertakwa ni banyak ujian, macam-macam. Nak mencari takwa Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh. Ada sahabat ni baru masuk Islam. Bila masuk je Islam, bisnes semua lingkup. Yang hanya tinggal sehelai sepinggang.
Ustaz, bila saya masuk Islam, Ustaz, macam ini ke Islam, Ustaz. Saya masuk di Islam, saya lingkup. Tetapi tuan-tuan, bila dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membantu dia, saya dah tak ada apa, Ustaz. Tak apalah, kita ikhtiar mana-mana. Sekarang tuan-tuan, dia dah mempunyai bisnes mu'alaf. Bisnes lebih kurang keuntungan dia sebulan 1 juta. Sebab apa? Kadang-kadang Allah ni maha tahu. Bila dia bankruptkan kita itu, Allah nak menyucikan harta kita daripada benda-benda yang syubhah. Allah nak bagi kita mulakan dengan sesuatu yang halal, dan apa segala yang kita makan tu halal. Jadi mendapat berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, kadang-kadang kita suka sangat menyalahkan Allah Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah apa aku macam ni? Kenapalah anak aku ni isap dadah ni? Betul. Kadang-kadang, kenapalah yang adik-beradik pula, kenapalah abang aku ni isap dadah ni? Sedangkan dapat didikan itu sama, tapi kenapa dia isap dadah? Itu Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan untuk kita. Mana tahu dia sekarang isap dadah, tapi yang isap dadah itulah yang jaga mak ayah kita. Yang isap dadah itulah yang ada dekat rumah bersama ibu dan ayah kita, sedangkan kita sibuk mencari rezeki. Ya Ustaz, saya bagilah bulan-bulan Ustaz, saya bagi 1,000 Ustaz. Takkan tak cukup. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ni bukan nak duit pun, dia nak masa. Dan ibu ayah kita ni, bila kita ada tu, walaupun umur tu dah 97 tahun, ibu dan ayah kita ni tetap merasakan kita ni anak-anak kecil lagi. Sebab memori yang paling segar adalah memori sebelum anak-anak kita ni balik, sebelum masuk sekolah menengah. Itulah memori yang paling segar dalam minda kita. Dan itulah memori yang bila kita dah sampai satu umur, kita akan sentiasa ingat, oh dulu adik macam ini, dulu kakak macam ini, kenapa sekarang macam ini? Bila duduk bersendirian, kita pastinya akan terfikir-fikir macam itu. Itulah nama dia putaran kehidupan yang perlu kita lalui sehinggalah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Dan dengan putaran itu akan menjadikan kita ini lebih bertakwa. Sebab apa? Kita akan lebih menghargai masa-masa yang ada itu untuk kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita rajin solat. Supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan kita fikir dunia. Ustaz, iyalah dunia. Kerja pun akhirat juga. Bila kita kerja tu, sebelum kita pergi kerja tu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bila kita Bismillahi tawakkaltu ala Allah, maksudnya kerja kita itu kita niatkan untuk ibadah kerana Allah Ta'ala, bukan hanya kerana lain. Memang kerana ada gaji kan, tapi sebab utamanya adalah kerana Allah Ta'ala. Contoh, kalau kita seorang yang kerja bank kerana Allah Ta'ala, iyalah kalau tak ada orang bank, macam mana kita nak majukan ekonomi umat Islam kita? Itulah kerana Allah Ta'ala. Jangan pula kita menadah ke langit, rezeki turun. Tak ada tuan-tuan. Mungkin ada, tetapi diasbabkan oleh orang lain. Itu maqam dia tinggi. Tapi kita ni kenalah berusaha, dan barulah kita dapat rezeki itu melalui apa cara sekalipun. Dan yang terakhir,
Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, orang yang bertakwa ini akan menduduki syurga ini dengan cara yang terhormat. Maksud dalam surah Al-Maryam ayat 85, pada hari kami menghimpunkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah bagailah kafilah yang terhormat. Kita duduk situ macam VVIP. Saya percaya dan yakin tuan-tuan dalam surau ini pastinya ada yang dah pernah jadi VVIP. Rasa layanan, wah, kena serve semua, ada pelayan tunjuk sana. Tapi bila di dunia kita, bila ada pelayan, kita kena jaga satu, hati kita. Tengok ni, aku dilayan macam ini, kan? Tapi cuba tuan-tuan tengok, bila kita pergi haji, walaupun ambil package macam mana pun, macam mana tuan-tuan di Padang Arafah tu, ada rasa macam VVIP? Kalau ada lagi rasa macam VVIP, istighfarlah. Sebab apa? Sebab di Padang Arafah tu tempatnya dah, memang itu je kawasannya, tak ada lagi. Kita kena berhimpit, kita duduk, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harap sangat. Macam mana kita mengharap dia? Macam orang yang haus di tengah padang pasir yang tandus, yang tak ada air, yang mengharapkan hujan turun. Kita dah haus sangat di padang pasir. Macam itulah kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan doa kita. Jadi insya-Allah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya segala yang kita lakukan ini bukan hanya di bulan Ramadan, kita terus istiqamah laksanakan di bulan yang lain, di Aidilfitri. Kalau sebelum ini kita selalu bersangka buruk dengan orang lain, lepas ni kita cuba husnuzon, bersangka baik, oh mungkin dia ada masalah ni, mungkin. Tapi dalam masa yang sama kita kena siasat jugalah. Bukan bersangka. Kadang-kadang persangka buruk tu perlu. Tapi kita husnuzon lah, jangan sampai kita mengata orang lain, mana tahu dia betul, kita yang salah. Nauzubillah min zalik. Jadi insya-Allah moga dengan Ramadan tahun ini kita sama-sama diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kekurangan itu datangnya daripada saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah birahmat, ولا تختمنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.